Eloklah pagi-pagi ni kita mulakan dengan mengucap Alhamdulillah sebab kita masih hidup dan dapat meneruskan kehidupan kita dan meneruskan amal jariah kita kepada anak-anak Rohingya ini, insyaAllah. Hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah daripada sebuah buku Cikgu Multipurpose daripada Amla Ma'rawi, juga daripada keluaran Akademi Bonda Nor. Buku ni saya dapat pada hari Ahad lepas. Macam mana boleh terambil buku ni? Buku ni. Tiba-tiba saya dengan isteri saya keluar pergi MPH kan. Tiba-tiba pergi sana. Dia nak cari buku lain sebenarnya. Nak cari buku lain, tapi buku yang dia nak tu out of stock. So nampak buku lain. Buku Become a Mother macam tu lah. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Jadi kita ni bawa saja kan. Lepas tu sambil-sambil tu belik. Lepas tu kata kalau nak tengok, kalau nak beli ambil lah. Mula-mula macam tak nak beli kan. Tapi terambil dua juga buku. Sebab tengok tajuk-tajuk dia menarik. Macam ni satu buku ni Cikgu Multipurpose. Mungkin dia sangat dekat dengan kita lah. Tapi tak dapat tengok dalam dia. Tu yang macam tengok belakang je. Menarik rasanya buku ni sebab Bonda Nor. Tak perasan pun dia Bonda Nor. Tengok Amla Ma'rawi ni nama macam pernah dengar lah. Jadi ambil, dah buka dalam. Tengok dia punya awal-awal. Dia bagi tahu pengalaman dia antara pengasas, bukan pengasas, antara trainer untuk Express Eye. Dan dia juga daripada Akademi Bonda Nor kan. Jadi sebelum saya cerita pasal isi buku ni, saya bagi tahu sebab apa tiba-tiba saya nak baca buku. Tiba-tiba hari Ahad malam isteri saya baca buku dia kan. Saya pun ada 2 buku tapi tak baca-baca. Eloklah dia kata, kita punya target 1 bulan 1 buku. Siapa tak habis 1 buku kena belanja K-Fry. Okey, aku akan baca buku ni. Tak adalah. Itu semua set tepi je. Tengok hari ni pun baca dah separuh dah. Cepatlah habis. So selamatlah K-Fry aku. Apa nama buku ni menarik sebab dia cerita pasal Cikgu Multipurpose. Kita lah. Jadi cikgu ni bukan sekadar cikgu, bukan sekadar mendidik. Dia juga jadi sebagai cikgu disiplin. Jadi cikgu disiplin macam polis kan. Lepas tu jadi doktor, merawat, tengok anak-anak, jadi pemerhati spy, tengok anak-anak pengsan dalam perhimpunan. Semua cerita. Benda ni kadang-kadang ada berlaku kat kita. Ada budak yang pengsan waktu perhimpunan apa semua kan. Tapi beberapa part yang saya terdetik, kadang-kadang kita lalui suatu benda tu kita tak perasan. Benda tu kita selalu dengar, tapi sebenarnya dia berkait dengan kita. Dia kata dalam dia menjadi cikgu ni, dia jadi cikgu bermula selepas dia habis belajar. Dia nak cari kerja part time. Dia pegang pada hadis Nabi yang pegang 5 perkara sebelum 5 perkara tu. Ada masa sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Aduh, cuma mata hilang. Muda sebelum tua, apa lagi? Lapang sebelum sempit. Apa? Kaya sebelum miskin dan hidup sebelum mati. Jadi benda ni yang membuatkan dia bersemangat untuk nak isi masa lapang dia dengan bekerja kan. Jadi kita sekarang ni pun umur kita pun lebih kurang 20 lebih ke 30 lebih. Kita masih muda, masih sihat, alhamdulillah. Jadi gunakan masa yang ada ni untuk kita berbakti dan mengumpul amal jariah kita supaya senang untuk kita dihisap atau kita diadili di hari akhirat. Dan buku ni saya sarankan nanti saya dah habis baca, saya bagi juga semua untuk baca. Sebab ada beberapa part tu kadang-kadang baca tu dia tersentuh, kena kat kita. Sebab benda tu dekat dengan kita kan. Sebab dia ajar sekolah rendah. Dan kita pun sekolah rendah, tahu perangai budak macam mana. Dia bagi tahu puan-puan, ada beberapa tajuk yang saya baca. Sarapan tu penting. Lepas tu sarapan untuk budak penting. Sebab dengan budak ni bersarapan, baru budak ni ada tenaga nak buat apa-apa. Kalau tak bersarapan tu lah jadi macam lemah, lesu, pening kepala, muntah. Yang pening kepala tu. Yang pening kepala pun dia ada bagi tu juga kadang-kadang. Yang boleh muntah dalam kereta apa kan. Puncanya sebab dia lepas je makan, dia pergi makan dalam, duduk kereta ataupun makan dalam kereta. Benda tu perut tengah bergoncang Kalau eloknya dimakankan awal, diberikan makan awal baru
Dia beri makan awal, barulah gerak naik kereta kan. Tak pun dah sampai sini baru makan apa. Sebab kalau pukul 10 baru nak makan, itu dah tak kita sarapan. Tu kira minum pagi kan. Jadi nutrien pagi tu patutnya kena dapat awal lah, baru dia bersemangat untuk belajar apa semua. Jadi itu saja. Tak boleh cerita lebih. Saya dah habis buku, baru saya bagilah semua buku ni kat kalian untuk pinjam. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu ada bincang dengan Hajar untuk buat satu segmen untuk buku ruang membaca bagi guru-guru kan. So kita nak buat macam satu projek yang mana kita nak mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang relevan untuk guru-guru. Basically dia bukan untuk digunakan buat bawa dalam kelas, bukan. Dia hanya sebagai satu additional knowledge pada kita lah. Satu benda baru lah untuk kita yang kita boleh gain melalui pembacaan. Instead of kita pergi training, instead of kita buat daily basis kita punya kerja mengajar, cara pembelajaran yang baik adalah dengan membaca. So itu Hajar ada cadangkan supaya kita buat macam satu reading corner untuk ni lah kan, untuk cikgu-cikgu yang kita mengumpulkan bahan-bahan, buku-buku yang sesuai, bukan buku rujukan untuk mengajar, tapi buku-buku untuk motivasi kita sebagai seorang guru, guidance, macam mana career sebagai guru ni, macam mana nak handle pelajar kan. Benda-benda yang macam tu. So tak tahulah Hajar macam mana kan, proceed ke tak proceed projek tu. Sebab kita projek ni kita melibatkan macam buku tu kita minta orang luar yang sponsor. So kita ada list buku apa yang kita nak kan. Contohnya ada dalam 30 ke 40 buku, ada cover dia semua kan. So kita tunjuk dan kita cari siapa yang nak sponsor dalam bentuk buku. Maksudnya dia kena bagi buku second hand ataupun buku baru, tak ada masalah. Dia bagi buku tu, nanti kita slash lah, ada orang dah sponsor buku ni kan. So kalau kita boleh total up, kita boleh dapatkan benda tu. Macam Ashraf cadangkan buku ni kan satu kan. So kita boleh masukkan dalam list juga buku yang macam ni untuk dibaca kan. So cikgu-cikgu macam tadi lah, kalau ada masa lapang tu bacalah buku kan, supaya kita boleh gain knowledge untuk manage sekolah, manage pelajar, macam mana nak mengajar kan. Okay, mungkin kat sini pun kita boleh buat cabaran K-Fry juga lah.